Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang buat analisa untuk forex. Jadi apa khabar semua? Hari ini hari Jumaat. Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Di sebelum kita nak teruskan video kita pada hari ini, mohon jasa baik kepada semua yang belum lagi subscribe channel kita, boleh subscribe dahulu ya channel kita, bagi channel kita berkembang lagi. Dan bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak ya. Jadi kita teruskan kita punya analisa untuk intraday hari ini ya. Jadi saya buang dia punya arrow dahulu. Saya buang dia punya arrow dahulu. Bagi kita jelas lagi nampak lah. Okey, jadi oleh kerana ini merupakan analisa intraday, jadi kita tengok dulu apa yang telah berlaku semalam. Nampak gayanya semalam price telah close sebagai bearish, menunjukkan wujud seller pada hari semalam. Namun begitu kita melihat ada satu daily bull dekat sini, bullish kat sini. CS ini belum lagi dipecahkan dan kita telah tandakan zone H4 di bawah yang menunjukkan ke mana hala tuju seterusnya untuk gold ini sebenar-benarnya. Kita ada dua zone seperti yang saya beritahu. Dia boleh jadi uptrend, dia boleh jadi downtrend. Dia masih lagi berada di dalam ranging dia. Jadi untuk hari ini ada kemungkinan besar oleh kerana kita ni trade mungkin intraday ke macam mana ke, sedikit guide, sedikit panduan kepada anda semua. Anda boleh trade berdasarkan daily. Contohnya macam hari ini daily close sebagai bearish. Jadi hari ini anda boleh cuba untuk sell dahulu sebab semalam telah menunjukkan penurunan. Di mana maksudnya sudah wujud seller pada semalam. Mungkin hari ini dia akan teruskan perjalanan turun dia. Jadi untuk saya sendiri, saya menjangkakan dia lebih kepada hendak menurun. Maksudnya potensi untuk win apabila kita sell hari ini lebih tinggi berbanding kepada kita buy. Namun begitu, hari ini merupakan hari terakhir untuk minggu ini, di mana weekly akan close. Weekly akan close dan kita tengok weekly pun dia berada dalam keadaan bearish, maka dia selari dengan daily tadi. Jadi sesuai lah untuk kita mencari sell untuk hari ini. Kenapa panduan ini diberi adalah kerana anda tengok apa yang berlaku pada sebelum-sebelumnya. Anda boleh tengok betapa konsistennya sekiranya kita trade berdasarkan daily mengikut apa yang telah berlaku pada daily semalam. Sebagai contoh contoh sahaja ini bull, dia pergi bull, bull pergi bull, bull pergi bull, pergi bull, pergi bull, pergi bull sampai ada daily bear, baru dia ada bear. Tapi bearish ini tidak meneruskan perjalanan. Jadi sell kita batal. Jadi ini buy semalam, sepatutnya kita cari buy. Okey. Jadi siapa yang ada buy semalam pun nak kata total loss tak juga, tapi masih ada profit juga dan lebih mudah untuk buy semalam berbandingkan dengan sell. Jadi hari ini kita tengok macam mana. Mungkin untuk scalper ke apa ke intraday, kalau cari sell hari ini insya-Allah boleh profit lah untuk hari ini insya-Allah. Namun begitu, memang kalau kita tengok secara keseluruhannya trend untuk gold ni sebenarnya memang jelas masih lagi naik. Cumanya kalau kita tengok dia sudah pun breakout di kawasan ini. Jadi mungkin kawasan ini merupakan kawasan di mana dia hendak membuat retest. Retest dahulu, retracement kat bawah dan meneruskan perjalanan naik ke atas semula. Jadi ruang untuk turun ni masih lagi jauh lagi seperti yang kita jangkakan.
Okey, jadi kita dah tahu hala tuju kita kat mana, apa yang kita nak buat hari ini, iaitu kita nak sell. Jadi persoalan utama sekarang ini, di mana kita hendak sell pula, okey. Jadi mana kita nak sell? Okey, jangan lupa like dan subscribe kita punya channel Okey, baik. Jadi mari kita masuk kepada di mana kita hendak sell pada hari ini, kat mana peluang-peluang yang ada. Okey, baik. Jadi kita akan fokus sell sahaja untuk hari ini. Namun kalau kita punya sell ni terkena SL ke apa ke, jadi kalau susah sangat dia nak turun pada hari ini, contoh kita sell, jadi kita tukarlah arah kita kita tengok macam mana keadaan nanti, mungkin petang, mungkin pagi ni kita entry dahulu, mungkin kita hold sampai ke petang, tengok macam mana, adakah dia masih lagi turun. Kalau turun kita hold position dan kita tengok macam mana reaksi dia dekat kawasan ini nanti sebab kawasan ini merupakan kawasan yang paling kuat paling kuat. Kalau kawasan ni pecah, kita tahu dia akan bertukar kepada downtrend Jadi kawasan ini amat penting kat sini mungkin ada orang akan buy cuba buy sebab kawasan ini yang menahan harga untuk turun lebih jauh. Tapi kalau kawasan ini tidak dapat menahannya, maka dia akan turun paling-paling pun 45 ni insya-Allah boleh sampai 45 ni, lebih kurang kat sinilah. Sebab kita ada zone kat sini, okey. Baik, itu kita punya target kat mana kita nak destinasi kita bila kita sell. Jadi dekat H4 ni kita boleh melihat dekat sini kita ada zone kita ada zone dekat sini. Okey. Jadi ini merupakan zone yang paling terdekat lah untuk kita sell dan saya tandakan zone kat sini. Okey, baik. Semalam pun saya dah bagi tahu, saya ada bagi tahulah untuk sell dekat area sini. Bagi mereka yang ada sell tu semalam dekat sini kalau tak percaya tengoklah yang analisa kita semalam, saya bagi tahu. Mungkin anda boleh cuba sell kat sini ataupun buy kat bawah ni. Dua-dua makan dua-dua makan. Siapa sell kat atas makan, siapa buy kat bawah makan, dua-dua makan Jadi alhamdulillah lah kalau ada lah cuma hari ni lebih fokus kepada mereka yang belum lagi ada trade jadi tak tahu nak trade macam mana, apa nak dibuat hari ni. Jadi ini guide untuk anda. Jadi saya jangkakan jangkakan price akan naiklah dulu naik sampai ke zone atas ni. Namun kita tidak akan mencari buy kita tidak akan buy, okey. Kita tunggu saja sell Jadi A jangkaannya dekat sini, B kat sini, C akan pergi ke bawah ini sini. Okey, paling-paling benar dekat sini, okey. Jadi ini merupakan jangkaan kita untuk hari ini. Okey, jadi anda boleh sell di kawasan ini kalau dia masuk Jadi untuk SL pula janganlah besar-besar. Mungkin nak kata tak perlu besar pun boleh juga besar jugalah sebabnya kita punya reward tu besar reward kita dalam 250 pip. Jadi kalau kita letak SL 50 pip pun rasanya masih lagi berbaloi di mana kita punya risk reward adalah 1/4 tapi 50 pip tu bagi saya besar sangatlah. Itu paling maksimum lah SL paling maksimum iaitu 50 pip sebab kita at least kita bagi masa dan ruang kepada dia untuk bergerak sebab reward kita besar juga tak kisahlah kalau macam saya mungkin saya akan cari SL yang kecil-kecil saja mungkin dalam 15 pip sahaja jadi caranya saya akan pecahkan kepada TF yang lebih kecil untuk mencari tempat entry yang lebih kurang risk dia sebab kalau tengok H1 zone dia ke atas sikit jadi risk kita pun jadi semakin kecil namun trigger ke tak itu je tak pasti lagi mungkin anda boleh
cari dekat M30. Kalau kat M30 kita punya ada resistance dekat atas sini. Jadi kita punya risk semakin kecil semakin kecil, semakin kecil. Jadi macam saya mungkin saya akan cari di saya boleh try, mungkin kita akan try di M30 ni, supaya risk kita menjadi lebih kecil, mungkin dalam 15 pip ataupun 20 pip. Jadi reward kita besar kan, sampai 250 pip, risk 20 pip saja, tak besar. Jadi bolehlah, puas hati lah ya, puas hati. Okey. Jadi saya tandakan, letakkan kat sini dahulu. Ini teknik mengecikkan zone ni untuk mengurangkan kita punya risk sahaja. Risk sahaja. Kat sini, jadi kita cuba entry dekat 6226. 6226 dan TP di 1845. Itu jangkaannya lah. Jangkaan saya. Dia punya gerakan adalah seperti begini. Okey. A. Jadi saya ubah sikit. B kita berada di 1862. Kita cuba. Hari pun masih awal lagi. Belum pukul 9 pun belum lagi. Okey. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk analisa hari ini. Moga bermanfaat, moga kita semua beroleh profit pada hari ini. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada semua trader-trader yang berada di seluruh dunia. Malaysia, Brunei, Singapura, India, Cambodia, United States ada ke tak tahulah, Rusia, apa semua trader. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, sehingga berjumpa lagi. Saya CJ FX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.